Assalamualaikum and a very good morning to all my students, lovely students. Okay, hari ni kita sambung lagi sikit berkaitan dengan group 17. Semalam kita dah selesai dengan chemical and physical properties for group 17 elements. So hari ni cikgu nak masuk pula kepada dia punya physical properties of the group 17 element. Physical properties mean physical properties when going down the group. About the reactivity, about the size of atoms, so we will discuss about it. Okay, the first one we will discuss about the size of atoms. Okay, going down the group, the size of atoms, size dia semakin apa? Dah tentulah semakin besar. Going down the group, the size of atom. Going down group 17, the size of atom is increase. Because, kerana apa? Because the number of shells, the number of shell ataupun bilangan petala, the number of shell occupied with electrons is increase. Kerana bilangan petala yang berisi dengan elektron semakin bertambah. Kan? First kali fluorine, fluorine 7. Dia punya ni, sorry, 2.7, chlorine 7 tak salah cukup. 2.7 ke? 2.7 and then 2.8.7. First kita ada 2 shells, second kita ada 3 shell, 3 and then 4 and then 5 and then so on lah. So size tu semakin bertambah disebabkan the number of shells occupied with electrons is increased. Okay, that's we talk about the size of atoms. Okay, kita tengok nota dia. The size of atom going down the group, the number of shells occupied with electron in the atom increase. Okay, like I said before lah. The number of shells occupied with electron in the atom increase. The size of atom also increase. Okay, so itu tentang size dia. Size mesti kita sebut tentang the number of shells occupied with electrons in the atoms increase. Kita kena sebut yang itu ya. Sebut bilangan petala dia kalau tentang size. And then melting and boiling points. Melting and boiling points also increase. Why increase? Because the size of atoms increase. Ya, melting and boiling point dia ada kaitan dengan size dia. Okay. So bila size macam cikgu sebut itulah, sama juga macam kumpulan 1. When size is bigger, kita kata apa? The distance between the atoms also size is bigger kan? Size bigger, so the distance between atoms is also increase. The size getting bigger. The size of the distance between atom being close to each other kan, dia semakin rapat antara satu sama lain. So the force of attraction between the atoms will increase. Jadi daya tarikan di antara atom-atom ni akan semakin bertambah. Okay, so the melting and boiling point also increase. Okay, we look at the proper words ataupun proper dia punya sentence dia kan. Going down the group, size of atoms increase. Okay, become bigger. Ni first kali bila sebut melting and boiling point, kenapa increase? Because size of atom increase. Then the force of attraction, awak tak payah sebut lah ni. Dia punya the distance tak payah sebut. Kita terus sebut the force of attraction between the atoms become stronger. The force of attraction between atoms, atom maksudnya di antara banyak atoms lah. So daya tarikan antara atoms semakin kuat. Okay. So, more heat energy is needed to overcome these forces. Okay, to overcome these
forces. Maksudnya semakin banyak haba diperlukan untuk kita pecahkan daya tarikan tu. Okay, so menuruni kumpulan. Okay, the last one is reactivity. Okay, for group 1, going down the group, reactivity is increase. For group 1. Group 1 increase for reactivity. But for group 17, reactivity decrease. Why? The first you have to know is group 17 have a tendency to receive electron. To receive electron. So, bila dia kata dia receive electron, maksudnya dia nak tarik elektron dalam dia. Cikgu cerita dengan lebih ringkas, bahasa Melayu lah. Dia nak tarik elektron masuk dalam dia. Contoh, kita ada klorin. Klorin 2.7 katakan. 2.8, klorin 35, okay. 2.8.7. To achieve a stable octet arrangement, chlorine have to make the electron octet arrangement to 2.8.8. Maksudnya dia nak kena ada 8 di belakang. Sekarang ni dia ada 7. So, what chlorine, atom chlorine need to do is it have to receive 1 electron. Dia kena menerima 1 electron. How it want to receive 1 electrons? How? By attract the electron, masuk ke dalam, go into the shells, the outermost shell, masuk ke dalam elektron atau masuk ke dalam petala yang paling luar. Dia kena tarik. Jadi dia punya daya tarikan tu kena kuat. So kalau saiz dia semakin besar, okey, yang menarik dia adalah, okey, bila saiz tu kecil, okey, yang tarik adalah di tengah ni adalah proton. Okey, proton yang tarik. Proton positive charge. So elektron kita negative charge. So proton yang akan menarik. So kalau saiz tu kecil, the nucleus is easily attract electron to its outermost shells. Kalau saiz tu kecil, dia lagi mudah nak tarik, sebab saiz tu kecil. Tapi kalau saiz tu besar, jauh, kita punya nukleus di sini nak menarik elektron yang jauh masuk ke dalam petala dia yang paling luar. Macam cikgu nak panggil awak lah. Kalau awak dekat dengan cikgu panggil awak, cikgu tarik awak. Awak dekat dengan cikgu. Awak main sini, tarik. Ataupun awak berada di luar kelas, cikgu dalam kelas, cikgu panggil awak, awak datang. Sebab awak dekat dengan cikgu. Jadi, maksudnya awak lebih takut. Kereaktifan tu bertambah sebab cikgu dekat dengan awak, awak takut. Tapi kalau cikgu dekat kelas, awak ada di pagar sekolah, cikgu nak panggil awak, cikgu panggil awak kuat-kuat. Ada ketika mungkin awak dengar tapi awak tak datang. Sebab nanti awak cakap, cikgu, saya tak dengar cikgu panggil saya. Boleh jadi sebab awak jauh daripada cikgu. Awak anggap cikgu proton dan awak adalah elektron. Okey, jadi kalau cikgu nak menarik awak datang kepada cikgu, awak mestilah dekat dengan cikgu. Okey, itu maksudnya reactivity dia decrease sebab group 70 tendency dia adalah to attract the electron to its outermost cell. Tendency to receive the electron dia. Kecenderungan dia untuk menerima elektron. Okay, kita tengok the proper sentence. Okay, going down the group, size of atoms increase. Okay, first kita cerita pasal size juga. Size makin besar. Okay. Then, the attraction between the nucleus dalam nukleus ada proton kan? Proton bercharge positif. The nucleus and valence electron become weaker. Okay, so nucleus dengan valence electron ni daya tarikan semakin lemah, becomes weaker. It is difficult for the atoms to receive or to attract 1 electron to achieve the stable octet arrangement. So bila size, biasa kita akan sebut begini going down the group, the size of atoms increase. Okay, and then the distance, kita cakap begitu the distance between nucleus and electron valence become further.
Ya, jarak semakin jauh. Ya, semakin jauh. And then disebut apa? Baru ayat yang ketiga ni. The attraction between nucleus, the force of attraction between nucleus and valence electron become weaker. So, it is difficult for the atoms to receive or to attract the electrons. To attract the electron pun cukup lah. To attract the electron. Okay. So, itu dia punya ayat yang boleh bagi. Cikgu ulang balik ayat dia ya. Going down the group, size of atom increase. Okay. The distance between nucleus and electron valence become further away. And the attraction force, the force of attraction ataupun the attraction between the nucleus and valence electron also weaker ataupun becomes weaker. So, it is difficult to attract the electron to the outermost shells. Macam tu pun boleh lah. So, awak boleh tiru ayat ni boleh. Ayat yang cikgu sebut tadi pun boleh. Okay, reactivity decrease. So, reactivity dia semakin rendah lah. Kalau saiz tu kecil, so dia senang nak tarik, jadi dia punya reactivity cepat. Masuk je apa saja, dia boleh bertindak balas dengan cepat. Contoh, kalau fluorine dengan klorin sangat reaktif lah. So, bromin, iodine, astatine, semakin ke bawah tu dia dah semakin kurang. Semakin kurang reaktif. Boleh tak bertindak balas dengan air? H2O? Boleh. Kalau fluorine cepat bertindak balas. Klorin pula sederhana. Bromin agak lambat. Yang iodine pula sangat lambat. Astatine sangat lambat. So, boleh bertindak balas. Sifat kimianya sama, tapi lambat ataupun cepat lah. Kereaktifan itu yang memainkan peranan di situ. Okay, the last one, safety precaution. Handle the elements in the fume chamber because this element is acidic gases. It is very dangerous if we doing it at the open environment. Kita tak boleh buat dia pada ruang yang terbuka. So, kita kena buat dia dalam fume chambers. Di belakang makmal kita ada fume chambers sebab dia gas. So, the gas tu dia akan keluar melalui bahagian atas fume chambers lah. Lebih selamat. Wear safety goggles and gloves when handling halogen. Sebab bila dia kena air saja, dia terus jadi bleaching agent. You kena ingat tu tindak balas dia dengan air akan menghasilkan asid dan juga asid peluntur ataupun agent peluntur, bleaching agent. So, dia sangat-sangat berbahaya. So, you kena pakai safety goggles, you kena pakai glove untuk handle halogens. Okay, so that's all for our explanation. My explanation about the group 17 elements. Okay, so I hope you all understand well. But if you don't understand, you can ask me in our groups. Okay, so your exercises, you do it page your module or your workbook lah, your workbook page 77, and then the uji kendiri 4.5 page 78. Okay, page 77 then page 78. Okay, so that's all for today. Thank you. Cikgu tak buat video ni lama. 14 minit, 15 minit. Okey, cantik. So, tak payah dengar celoteh cikgu lama-lama. Kita berhenti dekat ni. Then, you buat latihan. Terima kasih yang bagi hantar latihan pada cikgu hari ni. Ada 3 orang. Sasi Reka. And then, siapa budak baru tu lupa dah tadi nama. And then, ada seorang lagi hantar. Darshini, tak silap cikgu. Okay, thank you. Thank you. You buat kerja. Then, cikgu appreciate lah. Orang yang buat kerja cikgu je yang akan cakap dia boleh pergi jauh lah. Thank you. So, kita jumpa lagi untuk kelas akan datang.